Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera murid-murid semua. Dalam video ini, kita akan belajar cara menulis atau merekod bacaan dalam buku nilam. Jika di tangan anda ada buku nilam ini, iaitu buku rekod bacaan nilam, tahniah. Mari kita sama-sama kenali buku ini. Apakah itu program nilam dan objektifnya? Secara ringkas, program nilam bertujuan untuk melestarikan budaya pembacaan berkualiti dalam kalangan murid. Ia ingin menyediakan murid dengan kemahiran berfikir aras tinggi, menggalakkan pelibatan semua warga sekolah dan pelibatan masyarakat, komuniti, pertubuhan kerajaan dan bukan kerajaan dalam pelaksanaan program dan aktiviti membaca merentasi kurikulum. Terdapat dua jenis bahan bacaan nilam yang perlu murid tahu. Bahan buku, iaitu buku fizikal dan e-book. Yang kedua, bahan bukan buku, iaitu bahan bercetak dan bahan bukan bercetak. Tahukah anda bahawa program nilam ini mengumpulkan mata ganjaran apabila anda membaca bahan buku dan bahan bukan buku? Anda akan mendapat pengiktirafan bintang dari segi jumlah bahan bacaan buku dan bahan bukan buku yang anda telah isi di dalam nilam anda. Markah nilam ini akan diambil kira dalam markah PAJSK. Untuk bahan buku, terdapat buku fiksyen, itu buku yang mengandungi karya sastera yang dicipta daripada khayalan atau rekaan. Manakala buku bukan fiksyen ialah berbentuk pengetahuan dan mengandungi fakta. Untuk bahan bukan buku pula, terdapat banyak kategori bahan bukan buku yang bercetak dan tidak bercetak. Sebagai contoh, jurnal, laporan atau majalah, risalah, brosur, rencana, cerpen, e-bahan pembelajaran, CD pendidikan dan video informasi, katalog, manual, buku skrap dan buletin, serta carta, poster dan komik. Mari kita lihat kandungan buku rekod bacaan nilam. Komponen penting yang perlu diisi dalam rekod bacaan murid ialah pertama, tarikh di mana murid membaca bahan bacaan tersebut, tahun terbit bahan bacaan dan tandakan buku atau bukan buku. Tuliskan judul, pengarang dan penerbit bahan bacaan tersebut. Jika sumber bahan bacaan ialah daripada internet, isikan alamat URL. Isikan bilangan muka surat jika bahan bacaan ialah jenis buku. Dan jika ia jenis bukan buku, tuliskan jenis bahan bacaan tersebut. Dan akhir sekali, murid-murid perlulah menulis sebuah rumusan yang meringkaskan apakah yang telah murid-murid baca dari bahan bacaan tersebut. Dua lagi komponen dalam rekod bacaan nilam. Bahagian ini boleh diisi bersama-sama dengan guru. Mari kita pelajari cara untuk mengisi rekod bacaan nilam. Sebagai contoh, anda telah melayari internet dan memperoleh sebuah buku elektronik. Dan di situ, anda membaca buku cerita elektronik tersebut. Setelah anda selesai membaca, anda perlu mengisi bahan bacaan yang telah dibaca ke dalam rekod nilam. Anda mulakan dengan mengisi tarikh anda membaca bahan bacaan tersebut. Tuliskan tahun terbitnya dan tandakan jenis bahan bacaan itu buku, kerana buku cerita tersebut ialah buku elektronik. Tuliskan judulnya, pengarangnya dan penerbit buku elektronik tersebut. Dan kerana sumber buku tersebut melalui internet, jangan lupa tuliskan alamat URL. Tuliskan bilangan muka surat dan akhir sekali rumuskan apa yang telah anda bacakan. Sebagai contoh,
Kisah sang beruang yang tamak dan akhirnya rugi. Wah, mudahnya nilam. Harap murid-murid mempelajari satu ilmu baharu daripada video ini. Sekian, terima kasih.